Tengah hari dan salam Malaysia Madani. Pertamanya terima kasih kepada rakan media yang datang pada tengah hari ini untuk sidang media khas berhubung dengan tangkapan 10 anggota sindiket pengedaran dadah terbesar di Sabah. Sebelah kanan saya Datuk Seri Kamaluddin Mahdin, pengarah narkotik. Sebelah kiri saya Timbalan Pengarah Narkotik Datuk Zainuddin dan Datuk Zainal Madasari daripada JSK. Untuk makluman rakan media sebagaimana yang kita sedia maklum, selepas 40 tahun kita menghadapi isu dadah yang disiharkan sebagai musuh nombor satu negara pada 1983. Sekarang dah 2023. Dadah masih lagi musuh nombor satu negara. Walaupun kita ada banyak membuat tangkapan, rampasan, terusan dalam konteks menangani dadah ini, tetapi masih lagi merupakan ancaman besar. Kita ada undang-undang antara dalam berbahaya, LPK, FOP sebagainya lah. Tetapi jelas dalam tempoh 40 tahun ni undang-undang yang ada ni nampak kurang berkesan dalam menangani isu pengedaran dan juruban dadah. Yang banyak kita tangkap adalah pengedaran dadah yang daripada bawah tu yang ke atas. Ketua-ketua sindiket ini memang sukar untuk kita mengambil tindakan sebab sebenarnya yang kita sudah maklum, bagi kes-kes 39B ni pembuktiannya terlalu tinggi dari segi pemilikan, pengetahuan, kawalan dan juga jagaan. Ini yang sukar untuk dibuktikan di mahkamah. Di samping itu, ketua-ketua sindiket dadah ni mereka tidak terlibat secara langsung dengan aktiviti pengedaran dadah. Jadi untuk kita membuktikan peranan mereka dalam ni memang sukar. Dan MO yang digunakan oleh sindiket dadah ni sentiasa berubah-ubah. Macam mana seperti mana yang dikatakan, dimaklumkan oleh pengarah narkotik Datuk Seri Kamaluddin. Kadang-kadang sekarang ni dadah ni letak dalam kenderaan, tinggalkan begitu. Jadi kita sukar untuk membuat pembuktian. Dan kebanyakan sindiket dadah yang terbesar ni, yang di Malaysia, yang kita kesan, mereka terlibat dalam banyak aktiviti dadah, dan hasil daripada dadah ini digunakan untuk melabur ataupun money laundering dalam syarikat-syarikat besar, NGO, perniagaan, membeli aset, harta sebagainya, dan juga ada juga yang terlibat dalam rangkaian restoran. Jadi ini menyebabkan mereka ada kekuatan di segi kewangan. Dan susulan daripada inilah tuan-tuan, PDRM khususnya Jabatan Tindakan Narkotik, kita mengambil pendekatan baru untuk menangani isu sindiket pengedaran dadah ni, iaitu kita menggunakan pendekatan siasatan di bawah Seksyen 130W, iaitu jenayah terancang yang menggunakan prosedur SOSMA. Jadi kita berharap dengan pendekatan ini kita akan dapat mengambil tindakan secara keseluruhan terhadap aktiviti pengedaran dadah, daripada ketua sindiket, pimpin dia, pengedar, transporter, tempat store penyimpan ni, kader dadah dan sebagainya. Ini yang kita harap dengan pendekatan baru ni kita dapat mengambil tindakan yang menyeluruh secara holistik ke atas aktiviti pengedaran dadah. Dan untuk makluman rakan media, pada 25 Disember jam 2.30 pagi satu operasi khas telah dilancarkan oleh Jabatan Siasatan Narkotik dengan kerjasama Eskom Sabah dalam mementras satu sindiket dadah paling besar di Sabah. Dalam operasi ini beberapa serbuan telah dibuat di sekitar Kota Kinabalu, pantai timur Sabah, melibatkan daerah Tawau dan juga Sembuna. Hasil daripada operasi ini, seramai 10 lelaki yang merupakan ketua sindiket dan juga ahli yang telah berjaya ditahan. Dan tanggapan ini melibatkan ketua sindiket yang berusia 40 tahun, yang merupakan seorang ahli penjagaan, yang mana sebelum ini pernah ditangkap di bawah, diambil tindakan di bawah Seksyen 3(1) adalah merbahaya LPK. Yang kedua melibatkan dua individu, masing-masing berumur 36 tahun, iaitu seorang peniaga, dan 48 tahun pembantu peribadi kepada ketua sindiket yang merupakan ahli kanan sindiket ini. Yang ketiga, seorang pejabat awam berumur 44 tahun yang merupakan warga agensi penguatkuasa. Beliau memainkan peranan sebagai transporter bagi sindiket ini.
Yang seterusnya seorang individu berumur 34 tahun, ini seorang buruh yang merupakan kalder dadah bagi sedikit ini. Seterusnya dua individu masing-masing berumur 32 tahun merupakan penyelia tapak dan 45 tahun pengarah urusan rangkaian restoran yang menguruskan aspek keuangan sedikit ini. Seterusnya dua lagi individu berumur 30 hingga 31 tahun merupakan seorang penganggur yang merupakan pengedar dadah bagi sedikit ini. Dan yang terakhir seorang individu berumur 48 tahun, seorang penganggur yang merupakan tontor yang bagi memantau aktiviti sedikit dadah ini. Kesemua tangkapan disiasat di bawah Seksyen 130W Kanun Kesiasaan Kesalahan Jenayah Terancang, dan kita menggunakan prosedur SOSMA, siasatan SOSMA, langkah Akta Kesalahan Keselamatan, langkah-langkah khas. Siasatan ini dikendalikan sepenuhnya oleh Jabatan Sedang Jenayah Narkotik Bukit Aman. Untuk melemahkan media juga, sindiket ini telah dikesan beroperasi sejak tahun 2015 dan risikan menunjukkan sindiket ini merupakan sindiket terbesar di Sabah dan mempunyai jaringan pengedaran antarabangsa dan juga tempatan. Mereka mendapat bekalan dadah syabu daripada negara jiran di Semenanjung untuk disudup ke pasaran di seluruh Sabah, terutama juga di pantai timur Sabah, Filipina dan juga Indonesia. MO yang digunakan oleh sedikit ini, yang pertama mereka mendapat bekalan dadah daripada sebuah negara jiran di Semenanjung Malaysia. Dadah ini seterusnya dibawa ke Sabah dengan menggunakan kalder dadah, menggunakan syarikat penerbangan komersial dan juga kiriman melalui kargo laut. Dan seterusnya bekalan dadah ini akan disimpan di Sabah sebelum diagihkan untuk gunaan di sekitar pusat-pusat hiburan Sabah sebelum disudup kepada pembeli di Indonesia dan juga Filipina. Kita juga selain pada menjaga kesihatan di bawah Seksyen 130W ini, Kanun Kesiasaan Kesalahan Jenayah Terancang, kita juga akan mengambil pendekatan untuk menyiasat di bawah mengambil tindakan di bawah Akta Pencegahan Penerimaan Wang Haram Amlat Puah. Kalau sebelum ni kesalahan di bawah 39B, kita menggunakan Akta Penuncut Hakkan Harta ataupun FOP, tapi sekarang kita guna AMLA. InsyaAllah dengan pendekatan ini kita akan dapat merampas semua aset-aset wang tunai yang dimiliki oleh sindiket ini. Pada masa yang sama, untuk makluman rakan media, kita juga menyiasat kemungkinan sindiket ini juga terlibat dalam aktiviti penyelundupan kontraben serta barang-barang yang bersubsidi dari Malaysia ke Indonesia dan juga Filipina. Dalam siasatan pihak PDRM juga, kita telah mengesan ahli sindiket ini memiliki pelbagai aset seperti kenderaan-kenderaan mewah, banglo, 12 syarikat perniagaan dalam bidang pelancongan, pembinaan, petrokimia, oil and gas serta pembuatan. Dan mereka juga mempunyai sebuah ferry dan juga memiliki rangkaian restoran di Sabah. Dan ketua sindiket ini dikesan memainkan peranan sebagai penaung badan bukan kerajaan NGO yang bagi melindungi aktiviti haramnya. Untuk makluman rakan media, siasatan ke atas rangkaian sindiket ini masih diteruskan. Kita masih lagi mengesan saki-baki anggota sindiket ini, dan siasatan juga menjurus kepada usaha merampas hasil kegiatan haram yang dimiliki oleh sindiket-sindiket ini. Dan sekali lagi kami ingin mengesahkan bahawa kita PDRM tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang aktiviti pengedaran dadah di Malaysia ini. Kita akan mengambil tindakan tegas. Ada apa-apa soalan rakan media? Tapi berapa jumlah anggaran nilai aset-aset yang untuk sindiket ni? Sebab tu yang saya kata tadi, ada 12 syarikat kenderaan banglo banyak masih lagi dalam kesihatan kita. Dato' Sri, dia hantar Sabah dari Semenanjung ke Sabah dengan kedai dah berapa lama dia menjalankan cara yang sedemikian? Itu yang saya katakan, aktiviti dia sejak 2015, tapi aktiviti yang ni berjalan dalam tempoh tersebut sehingga sekarang. Sama ada dia menggunakan kalder dadah untuk bawa dadah ni melalui penerbangan komersial ataupun melalui kargo laut. Kargo laut ni memang kita menghadapi kesukaran sikit lah untuk mengesat. Cik Sri, ketika operasi ada lepasan dadah tak? Tak ada. Sebab tu saya sekarang masih lagi berjalan. Saya kata ada lagi tempat-tempat yang mungkin kita belum buat. Sebab yang sekarang ni fokus kita untuk menangkap
ketua dan juga ahli sindiket dia. Ini bukan kes biasa yang 39B tu yang kita rampas dengan dadah tak. Ini kita nak menangani isu sindiket. Ni first time guna SOSMA ke Datuk Seri? Sebelum ni pun kita ada guna tanggapan ke atas Nusa Boy ya, yang mana aktiviti gangster yang ada kaitan dengan dadah ada kita tangkap ni semua. Tapi untuk sindiket dadah, inilah kali pertama yang kita menggunakan SOSMA. Dia bukan menggunakan itu prosedur bawah jenis terancang 130B tu. Okey? Datuk Seri, total yang ditangkap termasuk ketua sindiket 10. Curang Nanti kita akan bagi dia punya teks. Yang apa yang saya ni ada dalam teks. 10 orang tu termasuk yang penaung NGO tu lah. Itu ketua sindiket lah tu. Dia ni ada NGO untuk cover aktiviti dia lah. Sebab tu banyak yang kita tengok dia orang ni, banyak dia punya trend dia tu, dia orang akan terlibat dengan NGO, dia orang sebagai dermawan kan. Jadi dekat luar tu nampak orang yang baik lah. Hasil tu dapat daripada kegiatan haram. Okey? Datuk Seri, adakah ketua sindiket tu orang tempatan di Sabah kan? Tempatan. Dalam Sabah ni banyak isu juga kan. Mungkin cakap yang kita ada ni mungkin tempatan, mungkin bila disemak-semak mungkin orang asing pun mungkin juga kan. Istilah dokumen sebagainya. Okey. Terima kasih kepada rakan media. Yang ketua sindiket tu ada apa-apa gelaran pingat kebesaran Datuk. Datuk Kita semak memang ada gelar Datuk dan kita akan maklumkan kepada apa negeri berkenaan lah yang untuk tindakan susulannya. Memang Datuk yang ada gelaran Datuk. Datuk, dia punya NGO ada terlibat dengan orang politik ke? Kesihatan masih lagi berjalan. Habis. Soalan lain boleh? Apa dia? Dengan yang 3 anggota PJA yang kena tangkap. Dah, rimannya akan tamat hari ini. So, kita akan minta sambung lagi riman. Saya ingin tegaskan di sini lah. Kita buat subuhan tu pada 21 hari bulan, hari Khamis. Dan pada petang tu kita dah dapat maklumat pengadu daripada pemilik yang mengatakan ada insiden melibatkan 3 anggotanya. Dan kita buat siasatan sebulan, kita tangkap pada hari Jumaat. So tidak ada isu pun yang kita nak melindungi anggota kita ke pegawai kita seperti mana yang ditegaskan oleh Tan Sri IGP. Kita tidak akan bertolak ansur. Kalau ada pegawai kita yang ditomah ataupun dituduh, kita akan menjalankan siasatan. Kalau ada asas yang cukup, kita akan tangkap. Kita tidak akan melindungi mana-mana pegawai ataupun anggota. Sama juga dalam konteks dadah. Dan tahun 2022 disediakan narkotik pun kita tangkap seorang pangkat superintendent, ketua bekas ketua narkotik satu negeri, superintendent, DSP, ASP, 2 inspektor YLPK. So tidak ada tahu cuba kita tak war-warkan benda tu kat luar lah. Tapi tindakan kita memang ambil. Sama dengan insiden ni lah yang melibatkan kita punya 3 warga PJ. Benda ni tidak akan melemahkan ataupun mengendurkan operasi-operasi yang kita akan lancarkan terhadap penempatan warga asing. InsyaAllah kita akan teruskan lagi. Ini bukan alasan untuk kita memberhentikan operasi-operasi melibatkan penempatan asing. Datuk Seri, 3 anggota tu sementara ni dibuang kerja ke macam mana? Belum lagi. Belum lagi ya? Tahan kita akan Sama reman je lah. siasatan pun tak habis. Kita akan siasatan di bawah Seksyen 380 curi dalam bangunan. Siasatan ni akan IP akan dimajukan kepada DPP lah sebelum siasatan dilengkapkan. Kita minta riman lagi untuk siapkan siasatan kita. Okey. Datuk Seri, perkembangan kes Agus Wahab. Agus Wahab nanti pengarah CID akan bagi. Thank you Datuk Seri. Datuk Seri, sorry, soalan nak tanya untuk kes langgar mati dekat Ipoh tu, kan media katanya tidak dapat liputan yang kata ambil gambar semua kat sana. Tu kan? ada keluar, tengok dalam tu. Liputan tak dapat liputan, semua dah dapat liputan. Jadi macam mana kalau kita nak fahamkan orang ramai kat luar tu yang mungkin ada SOP yang mungkin ada SOP yang berbeza ke kalau untuk pegawai tinggi Ada yang sama ya. Tengok ada berbeza. Ada. Dia kalau bawa ke escort semua tu yang sampai 6 kereta semua tu. Yalah, kes ni kes yang of interest banyak mendapat perhatian. So mungkin ada elemen-elemen untuk mengganggu atau menggugat keselamatan. Mungkin ada. Banyak orang yalah kita pun sedih dengan apa insiden berlaku ni.
Tapi apa yang penting tindakan telah diambil. Dia pun terus tuduh, kita biarkan mahkamah akan menentukan. Salah ke tak bersalah ke apa itu biar mahkamah tentukan. Prosedur escort ni kita kena tengok keadaan. Macam setengah bergantung pada ni suspek. Itu satu prosedur yang normal lah. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih Sri. Terima kasih banyak.